الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara Yang Berhormat Pimpinan PAS dan Keadilan, Saudara Dr. Amir Fajnuddin, Saudara Azmin Ali dan Saudara Ni Mahmud, Ketua Keadilan Kelantan, adik kakak yang dikasihi sekalian. Hamba sangat terima kasih, syukur kepada Allah SWT kita dapat bersama-sama di Padang Pasir Putih ini. Dah lama dah tak mari dan terharu kerana sambutan begitu baik. Saya ingatkan dah lama ni orang Pasir Putih dah lupa dah. Tapi alhamdulillah. Dan saya ucap terima kasih kepada Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz, Menteri Besar Negeri Kelantan yang sudi hadir walaupun hari ini beliau keletihan dan kurang sihat sedikit. Saya doa mudah-mudahan beliau sehat, segar dan terus memimpin negeri Kelantan ini. Saya ingin pertamanya menyambung apa yang disebut oleh Tuan Guru tadi. Kadang-kadang masalah negeri kita ni yang jadi kekeliruan yang berlaku, yang jadi masalah, orang dizalimi masih dipertahankan, orang rasuah dipertahankan. Ini sebab adanya ustaz-ustaz yang menjadi perkakas kepada UMNO. Saya tahu benar kerana saya dalam UMNO ni lama. Dan saya tengok kadang-kadang dalam usaha kita untuk memberi tarbiyah, membawa perubahan, islah mastata'tum dulu, perubahan yang susah kadang-kadang ustaz dalam UMNO. Kerana kita baca ayat supaya tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dia baca wa anfusana wa anfusini. Kita bagi teguran. Saya ingat lagi masa perhimpunan UMNO dulu, bila Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir, apa nama tu, mula mengkritik orang pakai ketayap, janggut, tudung. Ada Ustaz UMNO bangun berucap dan menyebut bahawa inilah pemimpin kita Dr. Mahathir ni macam Khalifah Amirul Mukminin. Ini yang jadi rosak. Itu sebabnya dalam Al-Quran Allah menjelaskan wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'malun. Karena jelas di antara hak dan batil. Dia tidak boleh mengelirukan, dia tidak boleh samakan yang hak dan yang batil. Tak boleh umpamanya mengatakan pemimpin yang rasuah itu mesti pertahankan. Tak boleh fitnah dan aibkan orang. Tak boleh umpamanya kes bukan saja ni adli, ramai yang lain. 2 tahun, 4 tahun tahan. Saya berani bercakap lebih sikit sebab tuku tak ada. Jadi ada ni saya kokoh sikit lah. Sebab tu bila kita saya kena minta maaf balik tu, saya dah cepat balik tu tak apa. Biar dia rehat. Dia kita kerja kuat sikit tak apa. Itu baru kita kasih kepada pemimpin. Ini nak suruh pemimpin kerja teruk pada kita.
Hungga ke sana, hungga kemari, tak bagi penerangan. Bila mari pilihan raya, hampir-hampir nak jatuh. Saya duduk penjara, tengah betul masa tu. Jadi kita tahu masalah dan punca di kalangan orang yang beragama, yang patut mendidik, tapi dia campur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil. Padahal jelas yang patut kita tekankan supaya jangan menyembunyikan kebenaran. Saya nak sebut ini kerana ayat ini disambung dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tetapi ada hubungannya. Di stadium saya ceritakan. Paling buruk cerita Ustaz Lamno ni. Saya selepas keluar penjara, lepas selesai umrah balik, saya dijemput oleh Syekh Yusuf Qardawi, ulama besar Islam di Doha. Dia sambut saya dengan Azizah. Azizah itulah satu-satu lah kan? Azizah lain pula tak. Azizah tu satu isteri Nik Mahmud. Ni Azizah saya, nona aku Azizah. Itulah Intan, itulah Payung, itulah Bu Hadi, itulah Jantung. Jadi pergi dengan Azizah, disambut oleh Syekh Sukardawi, isteri dia, anak, keluarga dia semua. Dan dia begitu syukur dan bergembira sekali, katanya dia senantiasa mendoakan, buat salat hajat, minta saya tegak, istiqamah dalam perjuangan. Jangan berasa lemah, kerana katanya ramai umat Islam yang turut mendoakan. Dan kata dia buat majlis. Saya duduk oleh 3 jam di rumah dia, bincang masalah-masalah yang lalu. Kerana selama saya di penjara 6 tahun, dia ambil keputusan dia tak mau pijak bumi Malaysia. Jadi Dr. Mahathir hantar 3 Ustaz UMNO. Nak sebut no? Tak layak saya sebut nama. Molek. Dia nama pun dah tak molek lah. Tak payah sebut lagi dah. Pergi jumpa Yusuf Qardawi. Pergi tegang, kata kami ni wakil Dr. Mahathir. Jumpa Syekh. Dia sila duduk. Lagi minum air. Ya, apa hajat tuan-tuan? Mereka jawab, kami nak jelaskan bahawa tindakan Mahathir memecat Anwar itu memang betul. Anwar memang salah dan dia memang merosakkan nama baik Islam. Dan untuk kebaikan Islam lah maka Mahathir ini memecat Anwar. Dan sekarang dia dalam penjara. Tanya Yusuf Qardawi. Itu je. Ya. Dia tanya 3 ustaz ni, kamu enter semua ini belajar di mana? Jawab ustaz-ustaz ni, ini Syekh Yusuf Qardawi cerita kepada anak sendiri. Bukan anak tambah. Dia cerita sendiri. Dia laporkan apa yang berlaku. Dia tanya ustaz-ustaz 3 Ustaz UMNO ni, di mana kamu belajar? Ini belum lagi muka nangkir, baru Yusuf Qardawi. Kamu muka nangkir, lebam lah. Saya tak kat mata aja lebam. Mereka jawab, kami, dia bangga. Kami ini Syekh 3 belajar di Universiti Al-Azhar, Kahirah. Dia jawab, oh bagus. Universiti itu bagus sebab ana pun jadi ustaz atau profesor di Universiti Azhar. Guru di Universiti Azhar, kata Syekh Yusuf Qardawi. Syekh Yusuf Qardawi tanya lagi. Di Universiti Azhar ni ada diorang mengajar Quran ke? Masa yang saya belajar dulu, ada diorang mengajar ilmu Quran, tafsir, takwil, hadis. Diorang dah mula perlahan, dia tahu maksud Syekh Qardawi. Dia pun perlahan, kokoh jawab. Ya ada. Ya ada, Syekh Qardawi bagi kuliah panjang. Kamu baca Quran, kamu tahu apa dia fitnah, apa dia qazaf, apa hukumnya qazaf itu orang jadi fasik. Fasik tak boleh jadi saksi.
Nak anak dia nak menikah pun dia nak jadi wali. Tak boleh. Kerana memfitnah orang tanpa saksi. Apatah lagi nak jadi Perdana Menteri. Tak boleh. Tak layak. Kena buang. Diam masa ustaz ni. Kenapa dengan kuliah tak jawab, balik gitu saja. Ini diceritakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi apa yang disebut oleh Tuan Guru Haji Zaid Aziz itu bukan perkara yang pelik bagi kita. Saya dalam UMNO ni jadi masalah itu. Kerana golongan agama ni tidak membantu. Kerana yang dia fikir, bila nak jadi yang berhormat, bila nak naik pangkat, bila nak pendapatan dia lebih, bila nak dapat saham, bila dia nak tambah AP dia. Itu yang dia nak. Nawaitu AP. Nawaitu saham, nawaitu fulus. Ada fulus, lulus fatwa dia. Tak ada fulus, tidak lulus fatwa dia. Ni, tapi masalahnya berlarutan. Kita terang ni, saya bagi tahu terus terang. Saya tidak musuh dengan siapa. Saya tak musuh dengan ahli-ahli UMNO. Saya tahu banyak dengan itu. Saya tak musuh. Kerana ahli-ahli UMNO dulu, dia termasuk Kelantan, dia sokong saya. Saya boleh jadi sampai Timbalan Perdana Menteri. Jadi sampai kemampu Perdana Menteri. Cuba bawa perubahan ini. Kerana banyak ahli-ahli bila di bawah, bila saya tanya, untuk apa? Saya minta Anwar tolong bersihkan. Buat Islam ni bagi kuat, bagi kemat. Buat perubahan. Itu yang dia nak di bawah ni. Tapi yang malaun di atas ni, dia lain. Guna kuasa rasuah. Guna kuasa untuk menambah kekayaan diri, anak-anak, keluarga, kumpulan lega. Ini kes AP yang disebut. Yang tuan-tuan pun dah dengar banyak kali lah. Yang cerita Rafidah ini. Bukan soal Rafidah seorang yang salah. Dia memang salah. Patut lama dah kena pecat. Tapi oleh kerana puak-puak ini sama-sama curi harta rakyat, ambil habuan rakyat, dia tak pecat Rafidah kerana perangai mereka sama saja macam Rafidah. Soalnya bukan Rafidah seorang. Yang nak malah Rafidah sangat seorang dia sebab apa? AP 2 tahun harganya 2,000 juta ringgit. Kita nak tergedarah nak dapat 50 ringgit pun susah. Rakyat di bawah ni. Harga barang naik, harga minyak naik. Yang menteri-menteri yang tergedarah hak rakyat. Ya. Ya, betul, saya pukul kena pukul, lebam. Hilang lebam. Luka, bumuh ubat, tampar ubat, baik. Pinggang patah, repair di Germany. Kuat balik. Badan masuk lokap ditelanjang pula. Diaibkan begitu rupa. Telanjang. Dia nak ambil gambar pula tu. Perangai buruk, penyapu. Tak ada mak akhlak sama sekali. Lepas itu, saya apa? Lepas telanjang, saya pakai baju balik. Kerana masa itu saya kena pukul. Tak upaya saya lawan. Kemudian masuk penjara. Dia aibkan. Usung tilam, naik tilam, turun tilam. Masuk penjara sampai keluar penjara, kata Tok Guru tadi. Tapi apa tujuan mereka? Supaya saya rasa tewas. Supaya rakyat benci kepada saya. Kerana kata mereka, saya ini rasuah dan perangai buruk. Supaya saya rasa kalah dan tidak mahu buat apa-apa lagi. Saya nak jawab kepada mereka dan saya nak ulang malam ini. Kamu pukul aku, baik aku lawan. Kamu telanjang aku pakai baju, aku lawan. Kamu masukkan dalam penjara, aku keluar penjara, aku lawan. Sebab apa? Sebab kita tidak mau. Saya masa itu jadi Menteri Kewangan, bila saya tengok kampung miskin, saya rasa lemas. Saya rasa malu. Saya Menteri Kewangan negara yang kaya. Orang bincang negeri ini makmur. Negeri ini hebat, habari. Rakyat rempat hidup.
Tak malu kamu ke pemimpin kalau macam itu. Sebab itu, saya tak heran. Karena semalam beberapa ketua-ketua UMNO di peringkat bahagian datang jumpa saya. Dia kata, Saudara Anwar, ada rancangan dalam UMNO dalam keadaan akan cuba mengaitkan saudara lagi. Dia kata, saudara ni ejen Amerika, ejen CIA, ambil duit dari luar. Saya kata, udahlah, kamu jangan susah hati lah. Kamu cuma patut keluar no sokong, dia kata. Ini kerja dia. Kita tak heran. Ya. Bagi mereka itu kerja dia. Saya kata kerja saya. Orang tanya saya di mana-mana, saya di Washington, di London, minggu lalu di Istanbul, diundang oleh Perdana Menteri Erdogan. Perdana Menteri Malaysia tak mau jumpa saya, Perdana Menteri Turki jemput saya. Saya tak boleh hadir majlis di Malaysia, tak boleh jumpa bank-bank di Malaysia. 3 malam sudah, seluruh bank dunia Arab. Tahu bank dunia Arab ni banyak mana duit? Lebih banyak daripada yang ramai di Padang ni. Dia jemput saya bagi hadiah kepada bank-bank yang benar, yang paling cekap di dunia Arab. Dari Abu Dhabi, dari Dubai, dari Riyadh, dari Kuwait, dari Bahrain, semua datang. Ketua-ketua bank. Jadi kita tak boleh heran sangat bab ni. Dia kerja dia naikkan kita. Jadi bila kita diberi tempat, dia susah hati. Kerana ada penyakit hati. Jadi saudara-saudara, orang tanya saya di Dubai baru ni, pada tanya dia, Saudara Anwar ni 6 tahun dalam penjara ni, apa kesal dia? Apa nak buat? Saya kata, saya lebih lagi. Kerana dalam penjara tu apa? Duduk hari-hari tengok tembok. Ada sedikit ruang belah kanan dekat, bukan bilik air pun, tempat tandas tu. Saya ada ruang sikit, nampak langit kecil, nampak burung berterbangan, awan berarap. Saya fikir, tapi saya memanfaatkan waktu untuk buat apa? Masa itulah kita hafal Quran lebih sikit. Itu yang baca lancar sikit sekarang ni. Jadi kita manfaatkan, ada hikmahnya. Kita baca tafsir, kita cuba mengerti pada takwil. Ya. Kemudian baca kitab-kitab. Bahasa Arab saya tak begitu kuat, jadi saya pelan-pelan baca. Ambil kamus, kalau tak tahu, tak faham makna. Baca buku-buku lain. Perbaiki lagi bahasa Inggeris. Itu mungkin keluar dari profesor di Amerika sekarang. Yang ni yang tengah-tengah memimpin Melayu, bahasa orang putih dia pun tak bagus. Tapi kempen bahasa Inggeris bukan main. Macam orang bahasa Melayu tu tak ada makna, tak ada harga dah. Tapi pemimpin Melayu, bila orang marah, apa keluar kerih. Saya akan lawan. Lawan. Nak tahan kerih ni. Orang kerih ni simbol kepahlawanan Melayu. Kerih ini tanda berjuang menegakkan keadilan. Itu peranan kerih, simbol kerih di kalangan orang Melayu ni. Itu dia katakan raja adil, raja disembah, yang zalim, raja disanggah. Ini yang zalim. Buat keluar kerih buat apa? Tinggal diri. Lepas tu kita akan lawan orang-orang yang tidak bersama dalam perjuangan. Dia ambil kerih tu, rap tu, khojul. Itu sepatutnya. Dan saya katakan, apa dia yang saya belajar? Ya betul, bukan saya nak pura-pura nanti. Ada juga pegawai penjara yang dengar, dia kata, Anwar tu kan panjang masa saya baca Quran. Bila saya ambil dalam bilik air, kadang-kadang saya menyanyi juga. Bila ingat Azizah tu, nyanyi lagu Azizah. Betul. Nanti orang kata, Anwar nampak nak tunjuk dia warak, saya ada. Saya cakap tu kan. Bila dalam bilik air, dalam singa tu,
Iyalah, dipandang mata bagai biluan dari syurga. Nah, itu lagu juga. Bila teringat kada tak datang, jangan tinggal daku. Saya nak lawan Mawi ni. Bila ingat ke masjid, engkau laksana bulan. Itu teringat pas. Pasal tu saya teringat kau tak fadil, almarhum tak fadil no, terutamanya lah. Bila teringat saya kena pukul, mengapa ku diseksa. Jadi kita manfaatkan waktu dengan baik. Jadi orang tanya, untuk apa? Sudah didera begitu rupa. Kita buatlah yang lebih baik. Sebab tu orang tanya saya nak beritahu kawan-kawan ni kalau ada ahli UMNO belakang-belakang tu, orang tanya saya, kita nak buat apa? Saya kata saya tak boleh dah bersama UMNO. Saya fikir dah, tak pujuk saya tak mau dah. Betul. Ya? Ada menteri besar, bekas menteri besar jumpa saya, ada wakil rakyat datang, dia kata tolonglah masuk UMNO dan betulkan balik UMNO ni teruk sekarang. Ya, bukan saya kata ni orang UMNO ni, bukan UMNO kata kepada saya. Teruk, saya dah teruk pasal apa? Rasuah melalu terlebih-lebih lagi. Wang politik, wang ni habis kalau dia siasat lingkup semuanya. Kontrak tu dibagi kepada puak-puak dia saja. Masalah rakyat ni mana peduli. Program pertanian tambahan ke, perumahan rakyat ke, itu kurang diberi perhatian. Kalau dia bagi pun dekat-dekat pilihan raya saja. Dan duduk dalam jawatan pimpinan UMNO itu dibelanja ratus ribu nak jadi ketua bahagian. Sebab apa? Supaya nak dapat habuan. Bukan untuk bela rahsia rakyat. Sanggup belanja ratus ribu nak pegang jawatan bahagian pimpinan UMNO. Nasib ahli-ahli UMNO bawa-bawa. Dia sokong kerana dia ingat boleh dapat faedah untuk rakyat jelata. Dia telan macam ulat sawak oleh pemimpin-pemimpin. Jadi saya tanya, bekas menteri besar dan wakil rakyat satu lagi ni. Jadi nak suruh saya buat apa? Dia katalah kalau Cik Anwar masuk, boleh betulkan. Ni dah rosak nak bagi betulkan balik. Saya kata nak betul macam mana? Ia dah rosak, teruk kan rosak? Rosak teruk benar. Saya kata kalau rosak teruk benar, boleh repair ke? Saya kata tak boleh. Kena overhaul. Overhaul kereta tu pun tak boleh. Dah tak boleh tukar kereta. Saya ni alhamdulillah kerana kawan-kawan keadilan dan PAS minta dia kata cuba tukar kereta, dia suruh saya try bawa kereta baru ni. Kalau biasa bawa kereta banyak kali dah, nak bawa kereta baru. Saya tak nak bawa kereta baru dah. Saya tak nak. Ini untuk apa? Kita nak buktikan bahawa dalam Islamnya, pimpinan Islam ni bukan jadi Malaysia, di dunia. Biarlah ada yang bersih dari rasuah. Biar fikir masalah rakyat. Dia jaga amanah ini, amanah yang Tuhan beri kepada kita. Ini untuk jaga kepentingan ramai. Sebab itu saya tak apa keluar penjara. Pencen dirampas. Kereta dirampas oleh mamak benar. Okey, dirampas tak apa. Saya keluar. Dapat kerja di mana? Di Jeddah, di Dubai, di London, di Washington. Orang bagi kerja. Di Malaysia, tak ada kerja. Tak apa nak, bagus juga. Kalau dia pergi kerja banyak sangat untuk saya ni, tak sempat saya kempen ni. Jadi balik Malaysia, sepenuh masa kerja saya untuk menjelaskan kepada rakyat, merayu supaya rakyat bagi sokongan, kita robah kerajaan pusat yang ada, kita perkuatkan kerajaan PAS di negeri Kelantan ini. Itu dia. Dan saudara-saudari, adik kakak kena percaya, yakin betul-betul kita akan lawan, tetap lawan. Kerana
Tidak ada pilihan. Rasuah lebih teruk sekarang di Malaysia ini. Perdana Menteri bila sebut kita lawan rasuah, kita lawan rasuah. Lawan di mana? Lawan di depan kamu kelilingnya. Tergajang semua. Ini rasuah bertambah. Harta di Malaysia, harta di England, harta di Switzerland. Saya dah bukti. Jadi sebab itu kita harus ingat bahawa kita pegang kepada prinsip. Landasan perjuangan kita ada. Buat apa kita pilih yang lain? Sebab itu dalam dialog, dalam wacana yang disebut dalam Al-Quran, seruan kita jadi seru. Jangan kita munsing dan mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita jangan gusar atau rasa mudah terpesong dengan landasan kita. Dan kita tahu yang baik, mengapa kita cari yang lain? Mengapa kita rasa lemah dan tidak bertenaga dan berupaya? Padahal kita baca kitab. Walaupun dalam konteks ayat ini kitab dalam pesanan dan peringatan Allah SWT kepada orang-orang Yahudi tentang kitab Taurat itu, peringatan yang sama kepada kita dengan Al-Quranul Karim. Sebab itu Allah SWT memberikan hak akal, dan sesuai dengan bulan menghiyahkan atau menghidupkan salat atau sembahyang dengan Kelantan ini, kita wasta'inu bis-sabri was-salah, dalam mendirikan sembahyang, dan dengan tekun, dengan teguh, dengan khusyuk, bukan dengan ekspres. Saudara-saudara yang berbahagia sekalian, ini harus jadi pegangan kita. Saya percaya tadi Surah Al-Azmin tersebut, dalam beberapa bulan ini, alhamdulillah, satu demi satu terbongkar lagi. 2 bulan yang lalu, Abdul Rahim Noor, ketua gangster polis Malaysia pada masa itu, saya bukan marah semua, polis banyak juga yang baik. Jadi saya nak jelaskan, bila kita marah polis, ini polis yang jahat. Sebab bila saya kena pukul, ketua polis yang di lokap itu sangat baik orangnya. Dia datang dan saya masih ingat dia menangis melihat kedudukan saya bila saya dah mula sudah lepas pengsan. Ada polis yang baik. Ya. Jadi kita bezakan. Sebab tu saya sebut Abdul Rahim Noor lepas 7 tahun baru tulis surat kata saya memang betul saya pukul Anwar. Dan saya minta maaf pada dia dan keluarga dia kerana semua kesusahan yang dia alami itu. Itu pun saya kata okeylah. Saya nak maju ke depan, aku tak mau ingat, biarlah. Saya kata tak apalah, saya terimalah maaf dia, kita teruslah. Cuma saya kata kamu beristighfar, kena kita maaf, ingat. Wastaghfir lahum, fa'fu anhum, wastaghfir lahum. Dia minta maaf, dan dengan syarat dia istighfar kepada Allah Taala. Dengan kita maaf dari awal lagi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu selalu dalam ayat dikaitkan, hubung kaitkan. Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta ampun kepada Allah Taala. Biarlah perangai itu dia elok sikit. Dah kian tua. Ini kita kaitkan seorang tua lain itu lagi. Tapi yang ini dia dulu. Jadi pada dalam kes mahkamah itu ada juga kait dengan Dr. Mahathir. Kerana dia menteri dalam negeri. Dia kata saya pukul diri saya sendiri. Saya nak bawa ke mahkamah, tapi bila dah Rahim Noor minta maaf, saya kata tak apalah. Mahathir pun kata apalah, kita payahlah kira. Dia pun dah tua, umur 80. Buat apalah ganggu dia, biarlah. Itu niat saya.
Dah kena pukul, kena telanjang, kena penjara. Saya kata sudah apalah. Dia tak minta maaf pun. Tapi saya kata tak apalah. Dan memang dia memang perangai, memang orang tak boleh minta maaf. Kat Tuhan bila kata ampun, takkan kita macam nak minta maaf. Dia biar. Saya berkata okey. Lepas itu, bulan berikutnya mahkamah lepaskan saya dalam kes civil yang dibawa oleh Azmi kerana fitnah mengenai anak beliau, Hafifah. Ada sebegini dibuat oleh mereka. Kemudian bila mahkamah lepaskan, kata bukan saja Anwar tak salah, Anwar dibersihkan. Dia kata ada konspirasi. Konspirasi ini pakatan jahat, bukan saja oleh pengarang itu yang dah mati dah lama, Khalid Jafri, tapi konspirasi melibatkan UMNO dan orang atasan UMNO, kata hakim. Yang ni saya sebut daripada 98. Mahathir kata tak ada kena-mengena. Saya tak buat konspirasi, saya orang baik. Saya hari-hari baca Quran, kata dia. Baik. 2 minggu, 3 minggu yang lalu, dia ulang tuduh saya sebagai penjenayah seks, buat salah laku seks, dan sebab itu saya pecat dia. Dia tak layak, dia memang jahat, dia memang salah laku seks, kata Mahathir. Saya kata orang tua ini memang tak boleh pakai langsung. Sebab itu dia boleh puji Mustafa Kamal Atatürk, musuh Islam yang paling utama, dan ini guru pada Dr. Mahathir. Sekarang baru dia begahkan. Sebab itu UMNO ni kacau bilau haru biru, sebab ketua dia Mahathir, ketua Mahathir Mustafa Kamal Atatürk yang menjahannamkan Islam di dunia Islam. Tahu Mustafa Kamal Atatürk itu siapa? Saya nak minta pemimpin-pemimpin UMNO, ustaz ni tolong terang, termasuk kawan saya, kawan dia Makno. Tolong terang siapa Mustafa Kamal Atatürk yang diterima oleh UMNO sebagai pemimpin mereka. Azan pun tak boleh. Masa Mustafa Kamal jadi ketua di Turki, azan tak boleh dalam bahasa Arab. Bayangkan, tak boleh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh, diharamkan. Duduk diharamkan. Sekolah-sekolah Islam diharamkan. Semua pengajian Islam universiti diharamkan. Itu dia ketua Dr. Mahathir Mohamad. Lebih teruk daripada kerajaan Amerika. Di Amerika sekarang, kita tentang Amerika kerana menyerang Iraq. Tapi di Amerika, kelas-kelas pengajian Islam masih dibolehkan. 2 minggu yang lalu saya hadir perhimpunan umat Islam terbesar di Amerika Syarikat. 20,000 orang. Pemimpin-pemimpin Islam seluruh Amerika Syarikat berhimpun. Dia minta saya sampaikan pandangan. Masih boleh. Dulu dia undang Mahathir, bila Mahathir pecat saya dan masukkan saya dalam penjara, dia tarik balik jemputan, kata Mahathir tak layak. Memang betul tak layak, kerana ketua dia Mustafa Kamal Atatürk. Sebab itu saya ambil keputusan, kalau macam inilah perangai dia, termasuk dah umur 80 tahun, saya dah maafkan, saya dah tak mau kisah lagi atau ambil lagi kes dia, tapi dia masih aibkan saya, fitnahkan saya, dan melakukan qazaf, maka saya tidak ada pilihan. Saya akan saman dan lawan Dr. Mahathir. Bukan setakat itu. Bukan saya minta 100 juta yang saya sebut tu. Bukan soal saya nak bersihkan nama saya. Saya tak peduli. Bukan saya nak peduli apa yang mahkamah kata. Dia kata saya bersih, alhamdulillah. Augustine Paul, hakim yang dilantik oleh Mahathir, kata saya salah, itu lantak dia, saya tak peduli. Memang hakim tak layak. Heck. Ya. Tapi dalam keterangan saya di mahkamah, saya nak persiapkan pertuduhan yang cukup jelas. Apa muslihat Mahathir melakukan konspirasi, membunuh karier politik saya, meminta orang memukul saya sampai setengah mati? Apa muslihat dia? Dia nak tutup pekung busuk dia. Apa pekung busuk dia? Kerana dia perasuah besar, curi duit rakyat dan duit negara puluhan ribu juta ringgit. Saya akan dedahkan perkara ini dalam mahkamah. Dia melibatkan bukan sahaja pemimpin-pemimpin lalu, termasuk pemimpin-pemimpin UMNO yang ada sekarang, yang bersekongkol sama dengan Dr. Mahathir, menipu dan mencuri duit rakyat.
Saya akan buktikan bagaimana perwaja rugi 13,000 juta ringgit dan Mahathir melakukan rasuah, dan saya akan buktikan kes yang tetap kalau hakim, kalau Daulah Perdana Menteri Abdullah Badawi itu benar-benar orang yang jujur dan ikhlas dan tunduk pada hukum, Mahathir wajib didakwa dan mesti masuk penjara. Sebab kita dah maafkan dia. Kita dah bagi peluang sekali, 2 kali, 3 kali. Dia buat kerja biadab kerana dia ingat dia masih ana rabbukumul a'la. Kerana dia ingat dia itu maha kuasa. Aku jaga polis, aku jaga hakim, aku ada wang rasuah dan tindakan zalim. Kita nak ajar dia biar rakyat tahu siapa pemimpin UMNO ini sebenarnya. Bukan sekadar itu, saya akan bongkar bagaimana dia sendiri sebenarnya terlibat dengan tuduhan salah laku seks. Mahathir terlibat dalam satu laku seks. Dan saya akan cuba terangkan dan cabar dia kalau dia berani nafikan kesalahan dia yang berkenaan. Alang-alang memeluk perkasa. Ya, siapa aku pegang dengan? Membujur lalu. Ini orang perangai yang huduk, akhlak yang rendah, umur sampai 80, tak tahu beristighfar kepada Allah SWT. Tak puas hati. Ini hati cukup busuk. Pukul kita setengah mati, rampas apa yang ada pada kita, tak nilai langsung khidmat kita satu hari pun kepada negara. Bukan saja saya, habis rakan-rakan kita semua ditindas, telanjangkan kita, penjarakan kita duduk dalam merempat merana dengan kursi roda sebanyak bertahun-tahun, tak bagi layanan perubatan. Semua itu saya maafkan. Tapi dia ulang juga. Sekarang tiada maaf baginya. Orang tanya saya, betul ke Anwar kamu nak lawan, nak dakwa Mahathir? Ya. Apakah kamu tak boleh maafkan dia? Naik, kami naik. Orang UMNO akan kempen. Dia kata Mahathir dah tak ada dah. Kami sekarang lain. Saya nak jawab sama je. Sama saja. Cuma degree dia lain sikit. Serupa. Sebab apa saya kata, tengok ni Adli 4 tahun. Tengok orang bertubuh ni Adli, dia tak sebut pun. Ya. Tapi ada, boleh kita dekat Islam. Islam ni apa? Apa ada maqasid syariah? Kita sebut hadari. Saya orang tanya, awak tuduh kan hadari? Tak tuduh kan? Saya kata tak kisah. Kalau betul dia buat, boleh. Kita tak ada masalah. Saya percaya pun bagi kerjasama, kita pun bagi kerjasama, tak ada masalah. Ini Islam hadari. Rasuah. Hadari. Tahanan masuk lagi. Boleh. Maqasid syariah ni kita sebut kalau nak Islam ni, maqasid syariah dia apa? Matlamat syariah ni apa? Ini kebebasan orang. Hurriyah prinsip dia. Dalam khutbah wada Rasulullah SAW, apa dia? Dipelihara nyawa, jaminan ni Rasulullah SAW. Ini jaminan, sumpah, satu sumpah. Islam ini menjamin harga nyawa orang. Allah saja boleh memutuskan kamu tak boleh bunuh tanpa sebab. Maruah dia kamu jamin. Kebebasan dia, hurriyah dia, bicara dia, bercakap dia, setuju tak setuju, tegur tak tegur, dia boleh bercakap. Hak dia kita kena beri. Dia kena ikut landasan undang-undang. Hari ini undang-undang mana yang dipakai? Ada tuan-tuan tahu apa dia tuduhan kepada Nia Adli? Ada orang kata tak kena kepada kita, tak apa. Tak kena pada anak kita. Nak tunggu sampai kena kepada anak kita, baru kita nak marah. Ini politik apa? Ini politik UMNO kira anak.
Bila kita tanya, dia kata kita tahu. Siapa tahu? Kita tahu. Siapa dia? Polis tahu. Polis mana? Polis cawangan khas. Dia tahu apa? Dia tahu Salah bin Adli. Apa dia? Tak tahu. Setahun tak tahu, 2 tahun tak tahu, 3 tahun tak tahu, 4 tahun tak tahu. Bagaimana isteri dia? Bagaimana anak dia? Saya tahu 6 tahun macam mana anak-anak kita. Sedar-sedar anak saya yang bongsu Nurhana masih di kindergarten tadika. Saya keluar dah tingkatan 1. Tapi saya kata apa? Ini ujian daripada Allah SWT. Kerana kita sebut, mana-mana ucapan kita kata, ayun nasu asyaddu bala'a. Sahabat-sahabat Rasulullah tanya kepada Rasulullah SAW, manusia ini, dalam manusia siapa yang paling banyak uji? Kita pun berucap macam tu. Yang tu Tuhan uji kita. Kita kena terima. Kerana Rasulullah SAW jawab, bukan kita yang kuat terima uji. Yang paling kuat tahan ujian ini, diuji oleh Allah SWT adalah para anbiya. Al-anbiya'u, summal amsalu, fal amsal. Orang yang ikut jejak-jejak Rasulullah dan para anbiya sampai hari kemudian. Kita nak bawa kebaikan, kita nak bawa keadilan, kita nak bawa penghayatan Islam dalam negara dan dalam masyarakat dunia. Yang faham tentang keadilan, yang tidak rasuah, yang tidak zalim orang. Ini dia yang kita lakukan. Tak boleh. Jangan kalau ada orang Melayu, bahkan Cina yang dengar atau India, jangan kita reda dengan kezaliman seperti ini. Satu hari kita tahan. Seperti mana Syekh Yusuf Khardawi kepada kita, tak apa Anwar, sabar. Kita teruskan dengan agenda kita. Biar dia jawab. Mahathir tahan Anwar 5 tahun, dia jawab dengan Allah SWT. 1 tahun bawa Abdullah Badawi, dia jawab dengan Allah SWT. Itu kita yakin begitu. Tapi kalau kita bekerja, bersekongkol, kita pakan, kita sokong, kita pangkah, bagi diteruskan langkah itu, tak boleh. Orang tanya Anwar, kenapa kamu dalam Anwar itu? Bukankah kamu sama dengan mereka? Saya nak jawab. Dan tuan-tuan dan perempuan, adik kakak yang dengar ucapan saya dulu. Dan masa saya UMNO. Saya kata saya masuk UMNO dengan saya yakin. Saya bawa perubahan. Saya tidak mau rasuah. Saya bawa perubahan dalam UMNO. Cuba bawa perubahan dalam kerajaan. Masa Menteri Pendidikan kita buat temulail untuk guru. Kita buat kuliah subuh. Untuk guru dan latihan supaya ada kesedaran agama. Sekarang semua itu dibatalkan. Saya wajibkan anak-anak sekolah solat. Wajib kalau dia sesi siang, solat zuhur. Sekurang-kurangnya seminggu sekali praktikal. Maknanya jangan dia belajar saja, biar dia wajib. Bukan di sekolah agama, di sekolah kebangsaan pun sama. Sekolah menengah kebangsaan itu kita wajibkan dulu. Kalau dia sesi petang, asar wajib. Dia guru besar, pengetuanya guru sekali. Bukan saja ustaz. Kerana solat ini bukan kerja ustaz, kerja semua. Sekarang, dia berhentikan. Hancur. Yang dia berjaga sekarang, syarikat perjudian yang dapat. Baru ni saya baca, syarikat perjudian dapat lagi lesen televisyen. Syarikat perjudian yang rapat dengan UMNO, syarikat judi yang rapat dengan UMNO dapat lagi lesen judi. Dia bangkit saya Menteri Kewangan, memang ada perjudian. Satu pun lesen judi saya tak luluskan. Ini sekarang saya dipecat sebagai Menteri Kewangan, lesen cukai judi diturunkan. Supaya syarikat-syarikat judi itu untung lebih besar. Itu hadari sekarang. Saudara-saudari, saya jawab sekali lagi. Kita cuba bawa perubahan. Kalau ada ketua cawangan kat Selising ke, kat mana? Semerak ke, Gaal, kalau ada, bagi tahu kepada saya, itu Cik Anwar buat, tak jadi, kami boleh buat. Siapa dia? Ketua cawangan. Ketua cawangan UMNO kamu nak gagah. Aku dulu pemangku Presiden UMNO pun tak upaya nak buat. Kamu ketua cawangan nak buat UMNO. Ya lagi. Tak boleh. Jadi saya nak bersila, tak apa. Tak terlambat. Mari. Tinggal. Ya mereka.
Dia nak gagah juga biar. Kita ada terang, kita ubah. Pagi, betul. Saya minta kerjasama dan sokongan. Bukan daripada orang PAS, keadilan dan juga bekas-bekas ahli-ahli UMNO ni. Keluar. Baru kita ada penilaian. Orang tipu kita. Tak apa. Kita sokong juga. Orang tindas kita. Tak mengapa. Kita sokong juga. Orang tak bantu kita. Dia kaya ribu-ribu juta, ratus-ratus juta ringgit untuk menteri-menteri darah duit rakyat. Rakyat sokong juga. Tak balul dengan rakyat macam ini. Betul. Beza saya. Sebab saya dah ada kuasa, saya dah pegang. Ingat mudah, pemangku Perdana Menteri. Kalau saya nak ikut cara mereka, dia ambil wang, saya pun ambil wang. Dia rasuah 20 juta, saya rasuah 20 juta. Saya kekal jadi Perdana Menteri, dolar Badawi tak ada can. Tapi saya tak mau. Saya nak jawab macam mana rakyat. Kita bela nasib rakyat. Rupanya kita curi duit rakyat. Kita bantras rasuah, tapi kita ambil wang rasuah. Kita nak tegakkan Islam, kita ambil wang judi. Tak boleh. Banyak lagi guna senarai berbuduan malam tak habis. Ya. Dan saya tahu, saya ada rekod. Oh, Anwar tuduh pemimpin UMNO rasuah. Saya nak minta pemimpin UMNO tanya saya. Cabar saya, bagi bukti. Saya tengok rekod macam mana satu ketua menteri duit rasuahnya 36 juta. Saya tengok hitam putih. Saya tengok rekod menteri besar 100 juta. Hitam putih. Saya tengok rekod ketua-ketua bahagian yang 11 juta, 16 juta, 12 juta. Ambil tanah rakyat, tanah negeri. Rakyat duduk 40 tahun tak dapat tanah sekangkang kera. Pemimpin UMNO curi dengan mudah, guna kuasa, lulus untuk dia berbelas juta. Tidak ada tindakan. Ya. Sebab itu saya lawan. Saya lawan, saya tegang pada Dr. Mahathir. Saya kata, Datuk Seri, tak boleh. Ini bukti bukan saya siasat. Badan Pencegah Rasuah siasat. Sebab tu saya tak kata Badan Pencegah Rasuah salah. Dia ikut arahan. Dia tak ada kuasa. Ambil bagi report kan Dr. Mahathir. Tak ada tindakan. Saya sebut di mahkamah, Izam pun sebut di luar, Izam masuk penjara, Menteri dah sudah naik pangkat. Itu hukum ala Malaysia. Ini apa maknanya? Ini law of the jungle. Apa dia law of the jungle? Hukum berimba. Hukum hutan. Siapa kuat, dia menang. Bukan siapa betul, dia menang. Tapi kuat sekarang. Round satu lagi pilihan raya, lingkup mereka, insya-Allah. Dan ya. Sudah ini. Sebab itu, saya orang tanya tak menyesal. Saya tak menyesal. Saya ada pengalaman. Saya tahu maklumat. Saya ada pengalaman. Kalau saya tak bersama UMNO, saya tak ada pengalaman. Saya tidak tahu. Sekarang orang nak tanya macam mana tadbir ekonomi. InsyaAllah kita boleh bagi kursus. Pendidikan, jaga negara, bawa pelabur asing dari barat, dari dunia Arab. Mudah. Ramai mereka kawan-kawan saya. Jadi insya-Allah bukan satu perkara yang susah. Kerana saya tak bawa, kalau jadi menteri, Perdana Menteri, duk kira nak bagi kat anak saya, nak bagi menantu saya, nak bagi kat kawan saya, nak bagi kat pemimpin UMNO. Itu yang jadi rosak. Orang tak berani datang. Ini jadi masalah. Bila orang tak datang, rakyat susah. Jadi saudara mata sekalian. Ini dia. Sebab itu bila ada macam kes yang sebut oleh Tuan Aziz, kalau PAS tak bagi ada majlis hiburan pun dia orang kutuk. Bawa mawi pun dia kutuk. Yang kutuk tu teruk. Kalau yang kutuk jadi baik tak apa. Mana boleh? Inikah Islam? Yang cakap tu siapa dia? Sebab itu bila sudah masa mula-mula saya dituduh, dicerita, ada pemimpin UMNO mula-mula berani. Wah, memang UMNO kita tahu dia memang sesat, memang jahat, memang rasuah, memang kaki seks. Saya tanya, ingat sikit, dan cakap tu siapa? Sekali lagi siapa? Lepas itu diam tu, tak boleh cakap. Ya.
Ini dia cakap, lima taqulu ma la taf'alu. Cakap tapi tak amalkan. Ini bukan perkara yang ringan. Jadi sebab itu kita kena bawa perubahan. Apa tak boleh ke? Apa ingat susah sangat ke? Ada orang kata kalau tidak dengan UMNO ni tak boleh dah. Tapi kita ni senantiasa kita kata kita yakin. Kita kata kita ini boleh bawa perubahan. Kita kata kita faham agama. Tapi kita rasa tak ada pilihan. Tak boleh. Korang mana boleh lawan dia gergasi. Kita ini cicak mengkarung. Mana bisa dong. Saya jawab terserah kepada kita. Seorang mungkin cicak. Kalau 10,000 dia jadi gergasi. 1 juta dia jadi naga. Jadi kita harus bina kekuatan. Kita mesti tentukan jamaah kita itu jamaah yang kuat dan padu. Dan kita bekerja itu dengan yakin. Karena seperti mana juga disebut tadi salah. Kalau kita sempurnakan salah itu dengan ikhlas dan jujur. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang boleh menjadi benteng kepada fahsya, kejahatan dan kemungkaran. Mudah-mudahan kita bina kekuatan ini. Ini sekarang ini kita hadapi masalah ekonomi. Orang tanya, macam mana nak selesaikan masalah ekonomi? Masalah ekonomi kita nak selesaikan kerana harga barang naik, harga minyak naik. Untung minyak 58,000 juta ringgit setahun. Itu untung negara, untung orang besar. Rakyat, harga barang naik, harga minyak naik. Jadi apa ni? Dasar ekonomi apa ni? Dasar ekonomi yang menindas rakyat. Tak boleh kan ambil 10,000 juta ringgit daripada Petronas dan bayar dan bantu rumah rakyat miskin, makanan mereka, subsidi baja. Ini pilih. Jadi oleh demikian, baik ekonomi, baik rasuah, baik pembangunan sosial, kita kena bawa perubahan ini. Kita yang menentukan. Kalau kita yakin, kita boleh buat perubahan. Kalau kita rasa lemah, kita akan tewas sebelum berjuang. Jadi sebab itulah saya harap benar daripada tuan-tuan dan puan-puan adik kakak sekalian. Kelantan mesti bawa perubahan. Kerana Kelantan ini ada kekuatan istimewa. Saya tak tahu apa dia. Sudah saya renung di dalam kitab, makin kerenung berdetuk tetap. Kerana Kelantan ini dia ada kekuatan biasa. Luar biasa. Dia boleh ubah. Curah wang banyak mana? Saya tahu. Sebab malam pilihan raya masa saya dalam UMNO, saya pun heran. Kerja bukan kuat hidung ini orang Kelantan. Dia sokong pah juga. Jadi insya-Allah kita bagi sokongan cukup padu kepada kawan-kawan. Apatah lagi di keadilan juga turut membantu untuk memperkuatkan kerajaan di bawah pimpinan Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Jadi saudara yang hormati sekalian, saya ucapkan sekali lagi lah tinggi-tinggi penghargaan atas perhatian yang diberikan oleh tuan-tuan dan perempuan. Yang pentingnya ialah pembaharuan yang dibawa oleh kita. Kalau kita anggap selesai setakat ini, dia tak boleh jalan. Oleh demikian, kita doakan Allah SWT beri kekuatan kepada kita dan teruskan perjuangan membawa perubahan. Maknanya, ini satu yang penting dengar. Kalau kita sungguh-sungguh round satu lagi 2007 atau 2008 kita perintah di Kelantan, kita perintah di Kuala Lumpur insya-Allah. Allahu Akbar.